Hai, Assalamualaikum. Apa khabar keluarga Malaysia? Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan pilihan yang terbaik untuk anda seisi keluarga. Rancangan Bicara Diari Darawat, Bicara DR. Pasti yang setiap minggu kami bawakan kepada anda, kami kongsikan kepada anda segenap informasi dan juga ilmu pengetahuan dan juga inspirasi berkenaan dunia kesihatan. Dan juga pada malam ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat penting untuk kita meningkatkan kesedaran kita, iaitu berkenaan malaria. Jadi anda bukan sahaja boleh menyaksikan kami secara jelas di saluran berita RTM MyView 123, saluran TV1, malah anda juga boleh menyaksikan kami secara terus di RTM Klik dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. Pastinya bila kita bercakap berkenaan malaria ini, ianya merupakan satu penyakit berjangkit yang perlu kita ketahui untuk kepentingan kita bersama. Kita perlu ketahui juga apakah antara puncanya dari segi gejalanya, kaedah rawatannya dan juga apakah antara perkara-perkara penting yang perlu kita ketahui bersama dengan pakar kita pada malam ini untuk kita mencapai matlamat bersama, iaitu Malaysia Sifar Malaria, khususnya dari segi jangkitan manusia. Jadi bila kita bercakap dengan malaria ini, mungkin juga ada dalam kalangan kita yang terkeliru apakah antara perbezaan di antara malaria dan juga denggi. Semuanya kita akan kupas dalam ruang masa lebih kurang 1 jam pada malam ini. Jadi terus setia bersama kami dalam Bicara Diari Darawat untuk kita dapatkan pencerahan daripada pakar kita berkenaan malaria. Kita berjeda seketika untuk kita saksikan mukadimah berkenaan malaria ini. Ya, penonton, jangan ambil mudah malaria ini. Ianya masih lagi menjadi satu ancaman buat kita semua keluarga Malaysia, dan sudah pastinya untuk kita mengupas berkenaan malaria ini, dua orang tetamu bersama saya di studio pada malam ini, iaitu Dr. Khairil Irwan Khalid yang merupakan pakar perunding perubatan dan penyakit berjangkit Jabatan Perubatan Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Salam Ramadan, Doktor. Ya, salam Ramadan. Terima kasih. Dan juga kita bersama dengan Dr. Tam Jen Chong yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam, sektor penyakit bawaan vektor, bahagian kawalan penyakit. Khabar, Doktor? Selamat petang. Baik, terima kasih kepada kedua tamu kita kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk kita bicarakan topik yang sangat penting berkenaan malaria ini. Jadi untuk mukadimah, Dr. Tam mungkin boleh mulakan dahulu, Dr. Tam, untuk kita memberikan penerangan, pencerahan awal kepada penonton berkenaan malaria ini. Terima kasih. Kalau ikutkan penyakit malaria ini memang dah lama lah di negara kita. Jadi kalau ikutkan pada tahun 1960-an tu kita memang ada banyak kes. Kadang-kadang sampai 200,000 lah. Jadi mengikut peredaran zaman, kes-kes kita dapat kekurangan lah. Jadi untuk malaria kita memang ada dua kumpulan yang besar. Satu ialah jangkitan manusia, satu ialah zoonotik malaria. Jadi kes-kes pada jangkitan manusia dah berkurangan. Dan pada tahun 2018 kita telah mencapai sifar jangkitan malaria tempatan lah. Tapi kes-kes zoonotik malaria masih meninggi lagi. So pada tahun 2021 pun kita masih merekodkan sejumlah 3,688 kes malaria secara keseluruhan. Tapi 90% tu memang daripada zoonotik malaria. Okey, itu penerangan awal lah berkenaan malaria, khususnya berkenaan situasi di dalam negara kita pada ketika ini. Jadi Dr. Khairil, mungkin kita perlu memberikan penjelasan juga kepada penonton di luar sana. Mungkin ada yang terkeliru bila kita bercakap berkenaan penyakit bawaan vektor, khususnya nyamuk ini. Ada yang terkeliru, apa beza malaria dengan denggi ni, Doktor? Ya. So seperti yang semua tahulah, dua-dua jangkitan denggi, demam denggi dengan malaria ni memang dibawa oleh nyamuk. Tapi yang bezanya kalau kita berbicara tentang demam denggi adalah dibawa oleh nyamuk Aedes, ya. Manakala kalau jangkitan malaria dibawa oleh nyamuk jenis kita panggil nyamuk tiruk ataupun nyamuk Anopheles, ya. So dia dua spesies nyamuk yang berlainan. Apa lagi bezanya, kalau kita tahu demam denggi adalah disebabkan oleh virus denggi, manakala malaria ni adalah disebabkan oleh kita panggil protozoa parasite, ya, yang dinamakan Plasmodium. Seperti yang Dr. Tam terangkan tadi, yang jangkitan malaria untuk manusia itu ada 4 jenis lah spesies Plasmodium yang kita kenal pasti, dan untuk yang bahagian zoonotik, malaria zoonotik yang daripada simian ataupun monyet tu adalah daripada ada spesies yang lain yang kita tahulah.
Okey, kita harapkan melalui pencerahan doktor itu tadi dapatlah kita menambah pemahaman khususnya kepada masyarakat di luar sana perbezaan antara malaria dan juga denggi doktor. Seperti yang Dr. Tam nyatakan tadi, kita lihat pencapaian yang dicapai oleh negara kita agak merangsangkan juga doktor di mana negara kita berjaya mengekalkan status sifar malaria manusia jangkitan tempatan sejak 2018. Jadi mungkin doktor boleh terangkan perbezaan antara dekad sebelum ini sehingga kita berjaya mencapai satu pencapaian yang cukup besar ini doktor. Ya, hasil pencapaian kita memang daripada strategi bermula pada tahun 1960-an lah. Jadi memang ada sumbangan daripada kerajaan dan juga pihak swasta juga dan juga di komuniti tempatan sekali. Jadi kalau kita melihat negara kita memang antara negara yang memberi universal coverage lah, di mana perawatan dan juga semua peralatan yang diberikan tu memang diberikan kepada semua masyarakat demi untuk memecahkan rantaian jangkitan tersebut. Jadi antara inovasi-inovasi yang kita gunakan adalah semburan racun-racun serangga dan ada yang kita sembur di dalam rumah, ada yang di luar rumah lah. Dan pada 1990-an tu kita memang ada mengedarkan kelambu dan kemudian diperhalusi dengan kelambu berubatlah kepada golongan masyarakat yang memang berisiko tinggi di kawasan pendalaman masyarakat orang asli kita. Jadi mereka diberi semua atas peruntukan kerajaan lah. Dan dari segi pihak swasta, kadang-kadang di peringkat Sabah Sarawak contohnya, kita mempunyai syarikat yang membantu dari segi pembinaan pejabat yang strategik. Di kawasan pendalaman tu memang kita ada pejabat yang kita panggil subsektor lah, di mana kita meletakkan pegawai kita ataupun kita mencari sukarelawan untuk membantu kita menjalankan aktiviti malaria seperti tadi. Dan dari segi sukarelawan kita memang ada dua jenis lah yang paling utama. Satu yang kita panggil malaria ambassador, di mana mereka merupakan wakil-wakil ataupun tok bidan sendiri daripada orang asli. Jadi biasanya bila kita menjalankan aktiviti saringan, tok batin yang kita hubungi supaya kita boleh menjalankan saringan kita lah. Di Sabah Sarawak pula, sukarelawan ni kita memberi latihan teknikal. Bukan saja mereka membuat semburan, tapi mereka juga dilatih untuk membuat ambil darah dan melihat slide dengan menggunakan mikroskop. Jadi semua sukarelawan ini memang telah berbakti kepada program kita lah sepanjang tahun ini, sepanjang program ini tersebut. Alhamdulillah, di sebalik pada usaha pihak kerajaan, khususnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat juga sukarelawan yang membantu, yang turun padang untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Doktor. Dan bila kita bercakap berkenaan penyakit berjangkit ni doktor, adakah pesakit malaria ini ianya boleh menjangkiti individu yang lain seperti penyakit berjangkit yang lain doktor? Seperti yang kita tahu, malaria ini merupakan salah satu penyakit bawaan vektor. So dia memerlukan vektor untuk penyakit itu berjangkit kepada orang lain. So selalunya nyamuk betina Anopheles, bila dia gigit manusia, dan kalau di dalam kelenjar air liur nyamuk tu memang ada parasit malaria tu, so bila dia gigit kita tu dia akan kiranya injek sekali lah parasit tu masuk ke dalam badan kita, dan dia akan melalui satu kitaran yang kompleks, dia masuk dalam sel hati kita, dalam darah kita dan sebagainya, dia akan membiak. Dan bila nyamuk betina yang lain datang menggigit kita dan dia boleh digigit pada orang lain, tu yang macam itulah penyakit tu dapat berjangkit daripada seseorang ke seseorang yang lain lah. Okey, baik. Bila kita bercakap berkenaan penyakit berjangkit ni juga, mungkin lebih baiklah kita memberi penerangan kepada penonton khususnya dari segi gejalanya. Bagaimana untuk seseorang individu tu mengetahui bahawa mereka mempunyai gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit malaria ni doktor? Ya, biasanya gejala yang sering kali kita jumpalah demam. Lepas tu mereka ada loya dan juga hilang selera makan lah. Dan kalau mereka tidak mendapatkan rawatan secukupnya, mereka akan muntah dan juga mempunyai sakit perut lah. Kita panggil sakit di hati lah. Jadi kemungkinan besar pun akan mendatangkan kematian juga. Okey, bagaimana pula doktor? Bila kita bercakap berkenaan gejala ni, adakah ianya serta-merta ataupun dia perlu mengambil jangka masa tertentu untuk membuatkan individu tersebut merasakan mereka terdedah dengan penyakit malaria ini? So kalau kita tengok
kalau kita faham tentang malaria itu, kita selalunya merujuk kepada tempoh inkubasi lah, apa yang kita namakan ya. So untuk malaria ni bergantung kepada spesies malaria juga. Tapi secara amnya dalam average selalunya 10 hingga 14 hari selalunya lepas digigit tu akan menunjukkan tanda-tanda. Tapi ada juga bergantung kepada spesies malaria, yang ada juga yang sampai kadang-kadang lepas sebulan baru dapat. Kalau dibandingkan dengan demam denggi lagi cepat. Dia punya tanda-tanda demam semua tu. Mana punca demam tu, kita kena fikirlah sama adakah ini malaria, dan kita kena buat siasatan yang selanjutnya untuk pastikan ini bukan malaria lah. Bagaimana kita nak kenal pasti tu doktor dari sudut gejala tu? Sebab seperti yang doktor terangkan tadi, tempoh inkubasi ni agak lama ya doktor. 10 hingga 14 hari, ada kala mengikut individu sampai sebulan doktor. Jadi ada tak kaedah awal untuk kita mengenal pasti bahawa mereka ini terdedah dengan penyakit malaria ini? Dengan merujuk kepada peralihan lah. Seperti yang kita kata tadi, bila kita dah mencapai sifat jangkitan manusia, sekarang kita telah masuk ke fasa yang sebelum ni kita kata eliminasi malaria. Tapi sekarang ni kita cuba buat pencegahan kemasukan malaria. Di mana warga negara kita yang pulang daripada luar negara yang endemik, contohnya Afrika, Papua New Guinea, kalau mereka syak yang mereka mungkin berkemungkinan untuk datang mendapat malaria, mereka boleh datang ke klinik untuk buat rawatan yang awal lah, sayangan lebih awal. Ataupun untuk zoonotik malaria, mereka yang pernah pergi ke kawasan hutan yang ada kawan-kawan ataupun mereka berasa was bahawa mereka mungkin ada malaria zoonotik, mereka boleh tampil ke klinik lebih awal. Itu yang kita cuba sarankan sekarang lah. Sebelum gejala itu sampai. Lagi baik kita mendapatkan rawatan awal sekiranya kita berada di tempat-tempat yang berisiko untuk mendapat penyakit malaria. Selepas ini kita nak perincikan lagi doktor, kita nak bantu ramai lagi penonton di luar sana untuk mengetahui tempat-tempat ataupun individu-individu yang berisiko untuk mendapat penyakit malaria ini. Jadi kita nak dapatkan terus pencerahan daripada pakar-pakar kita di studio pada malam ini. Khususnya doktor, tadi sebelum kita berehat kita ada sedikit persoalan yang kita gantung untuk kita bawakan kepada penonton, khususnya tempat yang berisiko ataupun individu-individu yang berisiko untuk mendapat penyakit malaria ni doktor. Okey. So jangkitan malaria ni selalunya dia dilebih di kawasan-kawasan di luar bandar lah ya, berbanding dengan demam denggi, sebab denggi selalunya di kawasan bandar. So contohnya sesiapa yang terlibat dalam aktiviti ataupun kegiatan katakan pembalakan, perhutanan dan sebagainya, memang ada risiko untuk dapat malaria. Dan juga untuk individu-individu yang suka pergi hiking, camping ke mandi sungai, waterfall, masuk buat outdoor activity di hutan tu pun ada juga risiko, terutamanya kalau pergi ke kawasan-kawasan hotspot yang memang ada kes malaria dilaporkan sebelum ni. So saya sarankanlah untuk sesiapa yang katakan memang suka buat aktiviti-aktiviti tersebut dan bila pulang ke rumah dah rasa demam, tak sihat badan dan sebagainya, eloklah pergi ke klinik-klinik ataupun ke hospital untuk mendapatkan siasatan yang lebih lanjut dan pastikan dia bukan malaria lah ataupun just penyakit lain ya. Okey, itu antara tempat risiko ataupun individu-individu yang berisiko. Jadi kita faham sekarang ini memang jadi trending, jadi ikutan sekarang ini doktor. Bila masyarakat kita suka ataupun gemar pergi ke kawasan luar di pinggir hutan ataupun untuk berkemah ataupun untuk mendaki bukit. Jadi ini merupakan lokasi-lokasi hotspot seperti yang doktor nyatakan tadi. Jadi mungkin apa antara persiapan awal yang perlu diketahui oleh individu-individu ini supaya mereka dapat mempersiapkan diri mereka ataupun mengelakkan daripada jangkitan malaria ni doktor? Secara individu mereka memang perlu ada kita kata mosquito repellent lah, ubat yang mereka boleh sapu untuk agar nyamuk-nyamuk tidak datang untuk menggigit mereka. Lepas tu kita sarankan mereka untuk pakai pakaian baju yang berlengan panjang dan juga seluar yang panjang lah ketika mereka masuk ke kawasan hutan ataupun untuk mendaki. Dan satu lagi aktiviti yang biasa mereka suka lakukan ialah memancing. So memancing yang di kawasan air sungai yang cetek tu, yang anak mata tu, di situlah yang nyamuk tu berada. Biasanya mereka pun akan berkemah bermalam sebab mereka nak
experience ataupun pengalaman yang waktu malam tu dengan haiwan-haiwan dan juga aktiviti waktu awal pagi. Jadi masa itulah yang nyamuk-nyamuk Anopheles ni memang agak aktif lah pada masa tersebut. Jadi itulah yang kita nampak setakat ini. Dan di peringkat kementerian kita pada tahun ini telah mulakan di mana kita membuat pemetaan lah melalui GIS kita panggil Geographical Information System, yang kita membuat sertifikasi lah. Contohnya kawasan yang berisiko tinggi itu kita kata receptivity. So kita akan buat stratifikasi kawasan-kawasan yang berisiko lah dan membuat peta untuk satu negara. Itulah projek kita yang terkini lah. Untuk melakukan pemetaan tu Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan juga dari sudut lokasi-lokasi yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi untuk mendapat malaria ini di Malaysia, Doktor. Biasanya kita akan tengok kawasan yang pernah dijangkiti. Jadi kawasan lokaliti tersebut kita akan biasanya sama dengan kita punya pemetaan ataupun triaging kita lah, merah, kuning dan hijau. Jadi kawasan yang memang pernah ada wabak, dia akan diwarnakan kawasan merah lah. Jadi kalau mengikut tahun-tahun bila kita ada aktiviti kawalan, kes-kes dah berkurangan ataupun tidak dilaporkan tu, mereka akan jadi warna kuning lah. Biasanya di kawasan Pahang, di pendalaman Sabah Sarawak, di Gunung Keningau, di Ranau, itu tempat yang biasanya ada Anopheles lah. Yang tu yang menjadi tempat pelancongan juga. Tu yang kita cuba untuk menasihatkan para pelancong dan juga orang awam lah. Baik. Bila kita memahami berkenaan gejala bagi penyakit malaria ni, Doktor, mungkin Doktor boleh memberi penerangan dari sudut apakah antara worst case scenario untuk gejala-gejala ini. Adakah ianya boleh membawa maut kepada setengah individu sekiranya lambat mendapat rawatan, Doktor? Betul tu. Selalunya setengah individu tu pada peringkat awal bila dijangkiti malaria, gejala-gejala dia adalah sama seperti gejala-gejala jangkitan virus yang lain, ya, seperti denggi contohnya. Mereka akan rasa demam, sengal-sengal badan, lesu, sakit tulang dan sebagainya, kadang-kadang muntah dan cerit-berit. Tapi bila kes malaria ni tidak dirawat, dia boleh mendapat komplikasi yang lebih, ya. Contohnya boleh dapat mata boleh jadi kuning disebabkan hati, masalah dengan hati, kadang-kadang pembengkakan di hati dan limpa. Ada juga kes-kes yang komplikasi yang boleh menyebabkan sawan, koma, gula dalam darah rendah dan sebagainya. So kalau kita dapat mengenal pasti gejala-gejala ni dengan awal dan kita buat diagnosis malaria itu dengan awal dan kita memulakan rawatan yang sepatutnya, insya-Allah komplikasi itu dapat dielakkan. Sebab untuk malaria ni memang kita ada ubat yang khas untuk merawat malaria. Itulah perkembangan teknologi perubatan pada masa kini lah yang membantu untuk kita mencegah ataupun memberi rawatan terbaik kepada individu yang mendapat penyakit malaria, ya, Doktor. Jadi bila kita bercakap berkenaan malaria ini, Doktor, untuk kita membezakan dengan denggi, mungkin kita mudah untuk kita menghapuskan habitat denggi ini, elakkan kawasan air yang bertakung dan juga kita memastikan kawasan sekitaran rumah yang bersih. Jadi untuk malaria ini bagaimana pula, Doktor? Bagaimana untuk kita mendidik masyarakat untuk memastikan habitat malaria ini dapat kita kurangkan risikonya, Doktor? Ya, dari segi kawalan nyamuk, memang kita ada program-program yang saya kata tadilah, kita memang ada program semburan racun di mana dia ada semburan di dalam rumah dan di luar. Kalau yang menariknya yang kita nampak kalau malaria manusia, dia memang gigit di dalam rumah. Jadi sebelum ni strategi kita adalah membuat semburan di dalam rumah lah, di atas dinding dan lantai. Jadi tujuannya adalah supaya nyamuk Anopheles ni tidak berjaya untuk menghinggap di atas dinding-dinding tersebut. Jadi dengan zoonotik malaria pula, tabiat nyamuk Anopheles ni, dia satu, Anopheles yang berbeza. Nombor dua, dia memang gigitannya di luar rumah, di pertengahan lewat malam dan awal pagi. Jadi biasanya pesakit-pesakit sebenarnya dia tidur di luar rumah tu, di kawasan hutan yang mereka dapat gigitan tersebutlah. Jadi kita tengah membuat perancangan dan strategi untuk tengok apakah cara yang terbaik untuk mengawal gigitan di luar rumah ni. Setakat ni zoonotik ni memang kita kena keluarkan strategi yang barulah. Itu beza dia.
Okey, mungkin ada juga yang ingin mengetahui, doktor. Macam doktor nyatakan tadi melakukan kaedah semburan. Adakah semburan untuk penyakit malaria, untuk mencegah malaria dengan denggi ini adakah sama semburannya, doktor? Sememangnya dia berbeza lah. Bahan kimia yang kita gunakan pun berbeza. Dan untuk denggi kita memang panggil dia fogging, yang semburan yang warna putih tu. Tetapi yang untuk malaria kita memang semburan kimia di atas rumah-rumah pada dinding tersebut. Jadi dia memang semburan kimia pyrethrin yang kita guna. Jadi dia berbeza. Okey, Dr. Khairil, mungkin ada juga dalam kalangan penonton yang ingin bertanya, yang ingin mengetahui perbezaan dari segi jenis nyamuk. Kalau nyamuk denggi mungkin kita boleh kenal pasti dari segi belang hitam putih dia tu kan. Tapi kalau nyamuk untuk jenis yang malaria ini bagaimana untuk kita? Mungkin Dr. Tam lebih arif. Dia memang warna kekunangan pekat sedikit lah. Dan tabiat gigitan dia berbeza. Kalau denggi dia memang gigit macam biasa. Dua-dua pun nyamuk betina. Tapi bila untuk malaria, bila dia menggigit, dia memang akan menaikkan ekor dia. Jadi memang itu tabiat anopheles lah yang menarik tentang nyamuk tersebut. Okey, seperti yang kita boleh saksikan di visual kaca televisyen sekarang ini. Ini merupakan contoh jenis nyamuk atau vektor yang boleh menjangkitkan manusia dengan penyakit jangkit malaria ini. Okey. Kita ada golongan profesional yang kita panggil ahli kaji serangga. Mereka pantang tu kalau kita letak gambar yang salah. Mereka very particular. Kalau boleh tu memang dapatkan yang nyamuk yang dia punya ekor tu memang menghadap ke atas. Okey. Itu sangat menarik informasi ya, doktor. Pantang tu. Okey. Lepas ini kita nak bicara berkenaan kaedah rawatan khususnya untuk kita membantu masyarakat di luar sana. Mungkin untuk permulaannya, doktor, mungkin boleh doktor kongsikan kenapa pentingnya untuk masyarakat mengetahui mereka mendapat rawatan dari segi awal, doktor. Dari peringkat awal lagi setelah mereka berada di tempat-tempat yang berisiko tinggi seperti yang doktor nyatakan tadi. So rawatan spesifik untuk malaria itu memang ada dah lama dah ubat-ubat ni, bukan ubat-ubat yang baru ya. Kita panggil ubat-ubat ni anti malaria. So ubat-ubat ni memang ada di klinik-klinik dan di hospital dan diberi percuma. So kalau kita, macam saya cakap tadi, kalau kita dapat mengesahkan jangkitan malaria itu dalam peringkat awal dan kita memulakan rawatan itu, insya-Allah dapat mengelakkan daripada komplikasi yang lebih teruk lah. Okey, selepas ini kita nak memperincikan dengan lebih jelas lagi berkenaan kaedah rawatan untuk individu yang dijangkiti penyakit malaria ini. Tapi terlebih dahulu kita nak saksikan resepi sihat, iaitu berkaitan dengan menu sihat di bulan Ramadan. Jom sama-sama kita saksikan. Hai, hari ini saya akan berkongsikan pilihan menu yang sihat di bulan Ramadan. Pilihan menu yang sesuai di bulan Ramadan adalah sangat penting untuk membolehkan kita menikmati juadah yang sihat dan berkhasiat. Pilihan makanan di bulan Ramadan perlu berpandukan piramid makanan Malaysia, iaitu berasaskan pinggan sihat Malaysia. Suku daripada pinggan kita perlulah dipenuhi dengan kumpulan karbohidrat seperti nasi. Suku lagi dipenuhi dengan kumpulan protein seperti ikan, dan separuh daripada pinggan kita dipenuhi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hari ini saya akan kongsikan 3 menu sihat di bulan Ramadan bagi orang dewasa. Untuk menu bersahur, hari ini saya sediakan sup ayam bersama oat. So dalam menu ini terdapat komponen oat. Oat adalah sumber karbohidrat menggantikan nasi. Kandungan serat yang tinggi memberikan kita rasa kenyang dengan lebih lama. Selain itu juga, menu ini juga sesuai untuk individu yang mempunyai masalah kencing manis kerana kandungan serat yang tinggi tadi dapat membantu mengawal gula dalam darah. Dan pastikan setiap kali waktu sahur kita perlu ambil hidangan buah-buahan. Untuk menu berbuka pula, pastikan amalkan konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Di mana untuk hidangan hari ini saya kongsikan yang suku ini adalah daripada kumpulan karbohidrat, iaitu nasi. Suku lagi adalah kumpulan protein seperti ikan. Hari ini kita memilih ikan bakar, di mana ianya kurang lemak dan kurang minyak. Dan penuhi pinggan kita separuh lagi dengan sayuran dan buah-buahan. Kebiasaannya pada bulan Ramadan, kita akan mengambil banyak makanan yang tinggi kalori. Jadi untuk mengamalkan pemakanan sihat, amalkan konsep pinggan tadi, suku-suku separuh.
Untuk menu more hari ini, saya sediakan bubur kacang hijau. So, kacang hijau ini terdiri daripada kumpulan kekacang yang mana kekacang adalah tinggi dengan kandungan vitamin, mineral dan juga serat. Untuk menjadikan hidangan moreh ini lebih sihat, boleh gantikan penggunaan santan di dalam penyediaan bubur dengan susu rendah lemak. Untuk anda kekal langsing di Hari Raya, bolehlah cuba menu yang saya cadangkan tadi. Sebarang pertanyaan, bolehlah layari Facebook Cawangan Pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat mencuba! Masih lagi berbicara berkenaan malaria, jadi ruang untuk kita mengetahui berkenaan kaedah rawatan yang terbaik untuk individu yang dijangkiti penyakit malaria ni, doktor. Okey, so seperti yang saya bagi tahu tadi ya, untuk malaria ni memang kita ada ubat yang spesifik untuk rawatan malaria. Yang kita namakan anti-malarial ya. Ubat-ubat untuk rawatan malaria ni bukan sesuatu ubat yang baru, ubat yang dah lama memang dah ada. Yang kita tahu memang berkesan untuk merawat malaria dan juga untuk mencegah seseorang yang mendapat malaria itu mendapat komplikasi yang lebih teruk. So ubat malaria ni ada pelbagai jenis. So untuk kami di hospital untuk memberi rawatan tu ada beberapa faktor yang kita tengoklah bergantung kepada jenis spesies Plasmodium malaria yang menjangkiti pesakit tersebut dan juga tengok kepada tahap keseriusan pesakit yang datang ke hospital. Sebab rawatannya ada daripada segi jenis makan pil ubat ataupun yang tahap serius yang ada komplikasi itu kita kena kasih ubat malaria melalui injection ataupun IV lah kita panggil ya. So rawatan kalau katakan uncomplicated malaria, maknanya malaria yang tiada komplikasi, selalunya kita kasih ubat makan pil dalam 5 hari macam tu tempoh, lepas tu akan sembuh. Selalunya kita akan cek juga darah nak tengok parasite malaria tu masih ada ataupun tidak dalam badan. So selalunya kalau dah 2 kali bacaan dia dah hilang, maknanya dah kosong, dan selalunya baru kita boleh consider dischargekan pesakit daripada hospital. Tengok juga kalau katakan pesakit itu datang dengan sudah ada komplikasi daripada malaria tersebut. Contohnya katakan kegagalan untuk bernafas disebabkan radang di paru-paru ataupun koma ataupun sawan yang berpanjangan. So kita terpaksa pantau mereka di dalam ICU, letak mereka tidur dengan mesin bantu pernafasan. Dan juga kalau ada yang kegagalan buah pinggang disebabkan severe malaria ni, dan kita kena support lah dengan mesin dialisis dan sebagainya. So dia bergantung kepada tahap serius pesakit tersebut. Tapi yang saya nak tekankanlah rawatan tu kalau seseorang tu datang untuk mendapat rawatan dengan cepat dan diagnosis malaria tu dibuat dengan cepat, kita start ubat malaria tu, insya-Allah kita dapat elakkan semua yang terjadi. Apa yang penting di sini adalah mendapat rawatan pada peringkat awal ya, doktor, untuk kita mengelakkan komplikasi yang lebih serius berkaitan dengan malaria ini. Okey doktor, kita difahamkan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia turut menjalankan pelbagai pendidikan dan juga inovasi di peringkat kebangsaan untuk mencegah malaria ini. Mungkin doktor boleh kongsikan rinciannya, doktor. Kita memang ada banyak inovasi dalam beberapa dekad ni lah. Paling utama ialah yang dari segi rawatan, kita ada rawatan yang kita panggil artemisinin combination therapy, di mana kita memang ada rawatan kepada golongan yang berisiko dan juga yang memang disahkan malaria. Dan pada 1980-an, di mana kes malaria sangat tinggi, kita ada satu rawatan yang kita kata presumptive treatment, di mana bila kes sesuatu pesakit itu dah demam, kita memang dia tinggal di kawasan malaria, jadi kita memberi rawatan terus kepada mereka. Dan pemantauan ubat-ubat tu dilakukan oleh sama ada sukarelawan ataupun staf kita yang memang duduk di kawasan pejabat yang saya kata tadi, yang terpencil di dalam tu. Jadi mereka memang akan merawat semua penduduk di kawasan mereka lah. Jadi itulah antara inovasi yang paling saya rasa berkesan. Dan nombor 2 adalah semburan racun-racun kita lah setakat ini. Jadi dia telah berjaya mematahkan ataupun memutuskan jaringan gigitan nyamuk tersebut. Dan paling penting, satu inovasi yang membezakan antara malaria manusia dengan zoonotik ialah bila kita dapat PCR tersebut. Di mana antara 4 malaria manusia, awale malaria ini,
ada satu plasmodium malaria, dia punya bentuk lebih kurang sama dengan Knowlesi. Jadi bila kita tengok dalam slide, dia lebih kurang sama. Jadi kita terpaksa menggunakan PCR untuk membezakan malaria dengan zoonotik malaria, iaitu Knowlesi tersebut. Jadi pada masa itu, start daripada 2008, kita dapat mengesan lebih banyak zoonotik malaria. Jadi itulah inovasi yang saya rasa di peringkat Malaysia lah, yang kita dapat membuat perkembangan sains dan teknologi dari sana. Okey, itu antara inovasi yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia lah untuk mencegah malaria ini daripada terus menjangkiti manusia dan ataupun memberikan risiko yang lebih serius kepada masyarakat. Dan doktor, bila kita bercakap berkenaan malaria ini, ia bukan sahaja situasi penyakit berjangkit yang berlaku dalam negara kita, tapi ia juga berlaku di peringkat global dan setengah negara masih lagi diisytiharkan sebagai negara endemik malaria. Jadi bagaimana saranan daripada doktor sendiri kepada individu yang mungkin akan melancong ataupun bekerja di negara-negara yang dikategorikan sebagai endemik malaria ni, doktor? So betul tu. Memang ada beberapa kawasan di dunia masih kita panggil endemik untuk malaria ni ya. Kalau kita tengok di website WHO dan sebagainya, kita boleh tahu negara-negara mana. Contohnya di benua Sub-Saharan Afrika, di kawasan contohnya macam di Cambodia, di bahagian Southeast Asia, Timor Leste, Papua New Guinea dan sebagainya. So ada beberapa negara tu yang memang jangkitan malaria ni masih berlaku yang dalam peringkat endemik. So apa yang saya boleh jelaskan di sini, jika ada seseorang tu yang katakan perlu pergi melawat ke negara-negara yang endemik malaria ni, tak kiralah sama ada disebabkan tuntutan kerja ataupun bercuti dan sebagainya, kita boleh consider ataupun offer ubat malaria yang kita panggil chemoprophylaxis. Maknanya dalam erti kata lain, ubat ni kita kasih kepada individu tersebut untuk dimakan untuk mencegah mereka daripada mendapat jangkitan malaria bila melawat ke negara-negara yang endemik dengan malaria. So bergantung kepada jenis ubat yang kita kasih. Mereka harus makan ubat tu katakan 2-3 hari sebelum sampai ke negara tersebut dan continue makan ubat tu tiap-tiap hari selagi mereka masih di sana, dan bergantung pada ubat juga. Bila dia pulang ke tanah air, mereka perlu sambung dalam sebulan ataupun 1 minggu sebelum tu, bergantung pada ubat. Lepas tu mereka boleh berhenti. So ini salah satu kaedah untuk pencegahan lah untuk mereka supaya tak mendapat jangkitan malaria bila mereka berada di sana lah. Itu salah satu kaedah juga untuk mencegah daripada membawa jangkitan daripada segi import, doktor. Bukan saja di tingkat tempatan tapi juga membawa daripada negara-negara berisiko ini ke dalam negara kita. Okey, kita sudah maklum 25 hari bulan April, satu tarikh yang cukup penting untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan malaria, iaitu Hari Malaria Sedunia. Jadi mungkin doktor ada penerangan berkenaan Hari Malaria Sedunia ini, apakah antara tema yang diangkat pada tahun ini, doktor, dan aktiviti yang direncanakan, doktor? Terima kasih. Untuk tahun ini, WHO telah mengeluarkan tema iaitu inovasi yang memanfaatkan pencegahan malaria dan mencegahkan kematian malaria di kalangan manusia. Jadi dia memang meletakkan penekanan tentang inovasi lah untuk program malaria kita. Jadi sambutan Hari Malaria Sedunia ini disambut setiap 25 April tiap-tiap tahun. Jadi pada tahun ini, pihak KKM kita telah bercadang untuk membuat anjuran di negeri Perak lah, di mana program Malaria Sedunia ini akan diterapkan juga bersama dengan agenda Nasional Malaysia Sihat yang dilancarkan oleh PM kita, dan daerah Ulu Kinta Perak akan dijadi tuan rumah lah pada 16 dan 17 Julai nanti. Jadi kemuncaknya adalah pada bulan Julai nantilah di Ulu Kinta Perak. Jadi pastinya banyak aktiviti yang telah dirancangkan, doktor, yang boleh melibatkan masyarakat bukan saja di Ulu Kinta tapi juga masyarakat di seluruh Malaysia secara dalam talian juga, doktor. Okey, itu antara usahalah untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan malaria ini. Dan sepastinya selepas ini banyak lagi informasi yang akan kami bawakan kepada anda berkenaan penyakit malaria ini. Tapi terlebih dahulu kita nak saksikan kapsul farmasi daripada rakan kita Sofhatun berkenaan diabetes dan juga Ramadan. Jom saksikan.
semua, untuk episod kali ini saya nak kongsikan informasi berkaitan dengan diabetes dan Ramadan. Menghidap penyakit diabetes bukanlah alasan untuk pesakit tak berpuasa, tapi pesakit diabetes tak diwajibkan berpuasa kalau berpuasa itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri mereka. Sebelum berpuasa lagi, pesakit perlu dinilai keadaan kesihatan mereka secara keseluruhan dari segi paras gula, terkawal ke tak, ada penyakit kronik-kronik lain ke, atau mungkin ada komplikasi untuk tahu apa risiko pesakit kalau mereka ini berpuasa. Dan yang penting untuk optimumkan pengurusan rawatan penyakit. Jadi, dalam keadaan yang bagaimana pesakit diabetes perlu berbuka puasa? Okey, pesakit perlu berbuka puasa serta-merta kalau ada alami keadaan-keadaan seperti berikut. Antaranya, yang pertama, bacaan paras gula dalam darah kurang daripada 3.3 mmol per liter atau lebih daripada 16.7 mmol per liter pada bila-bila masa sewaktu berpuasa. Kedua, paras gula dalam darah kurang daripada 3.9 mmol per liter selepas beberapa jam mula berpuasa. Dan yang ketiga, kalau ada alami gejala-gejala hyperglycemia atau hypoglycemia atau gejala dehidrasi yang teruk, contohnya pening, pingsan atau keliru. Hypoglycemia adalah keadaan paras gula dalam darah yang terlalu rendah. Pesakit yang ambil ubat-ubatan dalam rawatan diabetes atau yang suntik insulin berisiko untuk alami hypoglycemia ini. Antara contoh gejala-gejala hypoglycemia adalah rasa gelisah dan keliru, lapar, berpeluh, berdebar-debar, menggeletar, pening dan dalam keadaan serius, koma atau tidak sedarkan diri boleh berlaku. Antara sebab-sebab berlakunya hypoglycemia, pesakit mungkin makan terlalu sikit, tak ambil sumber karbohidrat yang cukup atau tak makan lepas dah cucuk insulin. Mungkin juga disebabkan oleh dos insulin atau ubat diabetes yang berlebihan dan juga aktiviti fizikal yang tak dirancang. Hyperglycemia pula adalah keadaan paras gula yang tinggi dalam darah. Pesakit yang alami hyperglycemia boleh mengalami gejala-gejala, contohnya kerap kencing, rasa sangat dahaga, loya, lapar, letih, keliru dan sakit perut. Hyperglycemia boleh disebabkan oleh sama ada pesakit tak cucuk insulin atau dos ubat dalam rawatan diabetes mereka tak cukup, makan secara berlebihan, jatuh sakit atau mengalami tekanan. Jadi, secara umumnya, pesakit diabetes perlu tahu risiko yang mungkin dialami sebelum dan sewaktu berpuasa. Ingat, jangan lupa bersahur dan dicadangkan lebih baik lewatkan bersahur dan segerakan berbuka sebaik sahaja masuk waktu. Kalau ada dalam kalangan anda yang masih keliru atau ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, boleh terus sahaja hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-88-6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi untuk tahu risiko hypoglycemia, hyperglycemia dan dehidrasi, cara mengoptimumkan rawatan, perubahan cara pengambilan ubat atau dos insulin dan cara pemakanan yang betul supaya anda dapat berpuasa dengan lancar sepanjang bulan Ramadan ini. Terima kasih penonton kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita akan terus saja berbincang berkenaan malaria bersama dengan pakar kita di studio pada malam ini. Okey doktor, dalam situasi sekarang ini untuk kita mencegah ataupun menangani malaria ini, apa antara cabaran terbesarlah dari sudut dari pihak KKM sendiri untuk kita memastikan situasi ini tidak bertambah serius, doktor? Ya, pada peringkat ini kita dah mengenal pasti sebenarnya cabaran utama KKM ialah tentang zoonotik malaria, di mana dia merupakan berasal daripada parasit P. knowlesi lah. Dan jenis nyamuk yang terlibat pun dia berbeza. Dia merupakan nyamuk yang membuat gigitan di luar rumah. Jadi KKM sekarang ini terpaksa mencari strategi baru. Macam mana kita boleh menangani dan juga mengenal pasti apakah strategi yang terbaiklah untuk menangani masalah nyamuk tersebut. Dan cabaran kedua untuk KKM adalah kita mengenal pasti bahawa parasit ini sebenarnya dia punya perumah semula jadinya adalah kera yang kita panggil makak spesies lah. Jadi kita punya strategi kena melihat di mana kita menjaga alam sekitar dan juga keseimbangan haiwan-haiwan kita lah. Dia bukannya haiwan perosak. Kalau haiwan perosak senang, tapi dia merupakan protected species yang kita kena jagalah. Dan macam mana kita boleh hidup secara aman dengan semua haiwan-haiwan kita. Jadi mungkin kita akan membuat kolaborasi dengan Perhilitan, dengan Jabatan Alam Hidupan Liar. Jadi strategi kita akan berubah selepas ini. Kita akan melibatkan lebih ramai kawan-kawan kita dan juga dari segi kajian antarabangsa dan tempatan. Merujuk kepada zoonotik malaria, memang di peringkat antarabangsa mereka amat berminat untuk membuat kajian di Malaysia sebab negara kita berjaya untuk mengumpul banyak data dan juga memang mereka sanggup untuk datang untuk membuat kajian dengan kita lah.
Jadi dalam masa beberapa tahun ni kajian tentang zoonotic malaria akan lebih memberangsangkannya selepas ini. Tanpa kajian kita tak tahu strategi yang terbaik untuk kita. Betul. Dan pasti pihak KKM juga akan terus melaksanakan inovasi dan juga penyidikan secara berterusan untuk memastikan kita dapat menangani penyakit berjangkit malaria ini. Okey, Doktor, kita sudah pun memberikan penerangan kepada masyarakat di luar sana khususnya berkaitan dengan punca penyakit malaria ini dan juga kaedah rawatannya. Mungkin ada dalam kalangan kita yang terlepas berkenaan gejala-gejala yang perlu mereka ketahui berkaitan dengan penyakit malaria ini, Doktor. Okey. Seperti yang kita ulaskan tadi, peringkat awal tadi, gejala-gejala malaria ni di peringkat awal seperti saya beritahu tadi mungkin adalah sama juga dengan jangkitan virus yang lain. So mereka selalunya memang akan mengalami demam, selalunya demam tinggi, demam yang berpanjangan dan juga rasa sengal-sengal tubuh badan, sendi tulang, otot sakit dan sebagainya. Ada juga yang kadang-kadang rasa muntah loya, cerit-berit dan yang disebabkan sakit perut dan juga mata pun boleh jadi kuning sebabkan dengan hati tu. Tapi apa yang saya just nak tekankan untuk malaria ni, ada beberapa simptom yang memang kalau kita ada tu memang kita panggil memang dia punya typical of malaria itulah. Selalunya mereka akan rasa sejuk sampai ke tahap yang menggigil, lepas tu diikuti dengan demam yang panas. Selalunya suhu tu akan lebih 38 ke 40 darjah Celsius, demam panas, lepas tu mereka akan berpeluh. So ni akan menjadi satu kitaran, bergantung kepada spesies Plasmodium malaria yang mana menjangkiti individu tersebut. Sebab macam saya bagi tahu tadi, bila nyamuk betina Anopheles ni gigit kita, dia akan inject parasite malaria ni masuk ke dalam badan kita, dia akan pergi ke sel hati kita dulu. So di dalam sel hati tu dia akan membiak. Dia akan membiak dan bila dia dikeluarkan ke dalam salur darah kita dan parasite ni akan masuk ke dalam sel darah merah kita dan dia akan membiak dengan lebih lagi. So bila sel darah merah tu pecah, masa tu yang kita akan ada tanda-tanda simptom macam ni. So dia akan ikut kitaran sel darah merah kita dan juga bergantung kepada spesies Plasmodium malaria tersebutlah. So mungkin dalam 2-3 hari macam tu dia akan berulang balik demam tu. So itu adalah salah satu contoh kalau kita nak bezakanlah. Macam contoh tadi kita nak bezakan antara denggi dengan malaria. Denggi selalunya dia akan demam dengan lebih awal. 2-3 hari lepas tu bila dah masuk hari ke-5 macam tu selalunya demam dia akan settle. Tapi bila demam dah tak ada tu untuk denggi yang tu yang bahaya sebab itu fasa kritikal dan sebagainya lah untuk denggi. Tapi untuk malaria ni selalunya demam dia akan lebih berpanjangan dan kalau kita start rawatan tu insya-Allah demam tu akan berkurangan lah. Doktor, ada juga yang menyatakan kalau kita mendapat jangkitan daripada malaria ini sama seperti denggi, ada juga yang menyarankan petua-petua tradisional, Doktor. Bagaimana saran Doktor? Ada yang menyarankan untuk minum air kelapa, rebusan air sirih. Jadi pandangan Doktor terhadap hal ini bagaimana, Doktor? Itu kalau kita tengokkan daripada segi saintifiknya memang tak ada asas lah So memang saya tak galakkan. Tapi memang penting untuk kita pastikan tahap hidrasi dalam badan kita tu pentinglah. Maknanya sekadar minum air biasa, air suam dan sebagainya, just pastikan kita hydrated. Tapi daripada segi petua-petua air kelapa segala benda ni memang saya tak sarankan lah. Memang sebab tak ada bukti evidence daripada segi klinikal lah. Paling penting untuk kita terus berjumpa dengan doktor ataupun pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan ataupun di hospital untuk kita mendapat nasihat dan juga perubatan daripada pakar-pakar kita, dan juga untuk kita terus memberikan ataupun meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan penyakit malaria ini. Pastinya juga penekanan daripada Dr. Tam sendiri sebagai seorang yang pernah ataupun berpengalaman dalam bidang penyidikan malaria ini. Dr. Tam sendiri pernah bekerja di Sabah, Doktor? Ya. Jadi bagi saya, bila saya berkhidmat di Kinabatangan dulu, saya lihat memang ramai penduduk kita masih hidup di kawasan pedalaman lah. Sebab itulah cara hidup mereka. Dan biasanya mereka duduk di kawasan Sungai Kinabatangan dengan dia punya aktiviti perikanan dan contohnya. Jadi memang tidak syak lagi, memang itulah cara hidup mereka. Jadi tugas kita lah untuk memberi perkhidmatan kepada mereka dan juga membantu mereka. Jika mereka mendapat apa-apa jangkitan, kita boleh membawa mereka keluar dan untuk mendapatkan rawatan yang terbaik lah. Itu ya hikmat kita lah. Kita ada pejabat kesihatan Kinabatangan di sana. Jadi itulah peranan mereka.
ataupun peranan kita lah di lapangan. Jadi pandangan doktor sendirilah bagaimana tahap kesedaran masyarakat dalam tempoh beberapa dekad ini, doktor? Soalan yang sangat bagus sebab kalau ikutkan kalau kita lihat malaria, kalau kita lihat di penduduk di kawasan pedalaman, mereka tahu pasal malaria. Tapi rakyat-rakyat yang di bandar yang dah mula lupa. Tapi mereka lah yang akan pergi ke kawasan hutan untuk bercuti. Jadi kita berharap dengan program-program sebegini kita boleh mengingatkan masyarakat kita di bandar yang memang malaria masih ada lagi di negara kita. Memang ada satu kajian survey di IKU, hanya 25% saja yang masih ingat apa itu malaria. Betul. Satu tanda yang agak merunsingkan, merisaukan. Itulah usaha kita untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat berkenaan penyakit malaria ini. Tambah pula 25 hari bulan ini merupakan hari sambutan malaria sedunia. Pastinya banyak yang direncanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi Dr. Khairil, dalam ruangan yang ada ini mungkin ada pesanan yang Dr. Khairil ingin sampaikan kepada penonton, khususnya untuk kita terus berwaspada terhadap penyakit malaria ini, Doktor. So jangkitan malaria ni saya sarankan jangan ambil secara remeh lah ya. Sebab dia boleh membawa maut dan komplikasi yang serius kalau tak dikesan awal dan dirawat dengan betul. So untuk individu yang katakan mempunyai risiko untuk mendapat malaria, contohnya yang membuat kegiatan aktiviti luar, masuk ke hutan dan sebagainya, jika ada demam yang berpanjangan, rasa badan tak sihat ke apa, silalah pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk membuat siasatan dan rawatan. Jangan duduk rumah buat ubat sendiri, makan ubat sendiri sebab kita takut. Kalau malaria, kalau kita dapat kesan dengan awal, kita beri rawatan dengan awal, insya-Allah mereka akan sihat. Insya-Allah. Itu antara pesanan yang cukup penting yang disampaikan oleh pakar-pakar kita pada malam ini berkenaan penyakit malaria. Jangan kita ambil ringan, perlu kita ambil perhatian berkenaan penyakit malaria ini untuk demi kesihatan dan juga kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Khairil dan juga Dr. Tam atas kesempatan pada malam ini. Dan kepada anda penonton semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami pada minggu hadapan. InsyaAllah kami akan bawakan kepada anda topik berkaitan dengan situasi SOP Sempena Raya. Bagaimana? Jadi pastinya juga kami ingin ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Ramadan.